أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bertemu kita dalam tadabbur surah At-Taubah ayat 103. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim sadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Maksud terjemahan ayat, ambillah sebahagian daripada harta mereka sebagai sedekah, yakni zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka daripada dosa dan mensucikan mereka. Dan doakanlah mereka kerana sesungguhnya doamu itu menjadi sebab ketenteraman jiwa mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah At-Taubah ayat 103. Dalam ayat ini, para mufassir menjelaskan tentang ayat ini bahawa ayat ini adalah perintah untuk Rasulullah SAW dan para pemimpin, para imam amil zakat untuk mengambil ataupun untuk mengumpul ataupun untuk mengutip harta orang-orang yang sudah diwajibkan untuk menunaikan zakat. Jadinya ayat ini menjelaskan mengenai kewajipan mengeluarkan zakat. Kemudian saudaraku yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, zakat itu terbahagi kepada dua. Yang pertama zakat harta dan yang kedua zakat fitrah. Zakat harta seperti zakat emas dan perak, zakat binatang ternakan, zakat hasil pertanian, zakat perniagaan dan sebagainya. Apabila cukup haul dan nisabnya, wajib dikeluarkan zakat. Kemudian zakat fitrah, zakat yang dikeluarkan pada penghujung bulan Ramadan. Zakat fitrah itu yang mana zakat fitrah ini disyariatkan dalam Islam bertujuan untuk menampal kekurangan yang tidak diketahui ataupun yang tidak disengajakan semasa melakukan ibadat puasa. Berkata Waqi' bin Al-Jarrah, zakat fitrah untuk bulan Ramadan itu sama seperti sujud sahwi untuk sembahyang. Zakat fitrah boleh menambal kekurangan-kekurangan dalam berpuasa sebagaimana sujud sahwi menampal kekurangan dalam sembahyang. Kemudian zakat fitrah itu menyucikan jiwa orang yang berpuasa ataupun membersihkan hati orang yang berpuasa, kerana orang yang berpuasa ni kadang-kadang berkata keji, kadang mengumpat, termengumpat, termaki orang, melihat perempuan yang bukan mahram dan sebagainya, macam-macam. Semua itu boleh mengotorkan jiwa orang yang berpuasa, mendatangkan dosa. Jadi dengan berzakat fitrah boleh membersihkan dosa-dosa tersebut. Kemudian dari sudut kemasyarakatan, zakat fitrah itu boleh menggembirakan hati orang miskin, supaya orang miskin ini dapat merasakan macam mana siuknya berhari raya, kebahagiaan
kenikmatan berhari raya tu. Perkara ini ada disebutkan di dalam hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa daripada kata-kata dan perbuatan-perbuatan yang keji, dan untuk memberi makan golongan orang yang miskin. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Saudaraku yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, ayat seterusnya, tutahhiruhum wa tuzakkihum biha, maksudnya supaya dengannya, dengan sedekah ataupun zakat itu, engkau membersihkan mereka daripada dosa dan mensucikan mereka. Dijelaskan dalam ayat ini fungsi zakat dapat membersihkan ataupun dapat mensucikan hati orang-orang yang menunaikan zakat ataupun hati orang yang mengeluarkan zakat dari akhlak yang keji seperti tamak, kedekut, karit dan sebagainya. Okay, orang yang mengeluarkan zakat akan disucikan hatinya atau jiwanya daripada sifat kedekut. Pada masa yang sama juga orang yang mengeluarkan zakat ini disucikan hartanya daripada bercampur dengan hak orang lain. Walaupun harta tu pada zahirnya kita ni punya, ini hartaku ni, ini emasku, aku membalik, aku bertanam, aku menjaga binatang ini, aku menternak. Pada zahirnya kita ni punya, akan tetapi di dalam harta itu ada hak orang lain. Pada dasarnya harta itu adalah milik Allah. Allah yang membagi. Jadi sekati Allah lah akan menyuruh kita ni mengeluarkan zakat. Jadi untuk membersihkan harta kita ni itu daripada bercampur dengan hak orang lain, jadi kita ni wajib mengeluarkan zakat. Kita ni membersihkan harta kita ni dan mensucikan hati kita ni, kerana kenapa ia mensucikan hati kita ni? Supaya kita ni itu tidak mencintai dunia, kita ni mencintai akhirat. Artinya zakat itu adalah bekalan kita ni di akhirat nanti. Okay. Kemudian saudaraku yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sambungan ayat seterusnya, wasalli alaihim inna salataka sakanul lahum, maksudnya dan doakanlah mereka kerana sesungguhnya doamu itu menjadi sebab ketenteraman jiwa mereka. Artinya di sini kita digalakkan dan disunatkan untuk ambil zakat ketika menerima zakat dari orang-orang yang menunaikan zakat untuk mendoakan orang yang mengeluarkan zakat ini. Imam Syafi'i menganjurkan untuk membaca doanya, ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu laka fima abqaita. Artinya, semoga Allah memberikan ganjaran pahala terhadap pemberian Tuhan. Semoga Allah memberkahi ataupun memberi berkat kepada harta Tuhan. Jadi kalau amil menerima zakat itu, biasanya kalau di Brunei memang kena doakan tu, nyaring-nyaring sedikit mendoakan itu, supaya apa? Supaya orang yang didoakan ini, orang yang mengeluarkan zakat ini merasa tenang, bahagia rasanya. Alhamdulillah, syukurnya. Okay. Dalam tafsir Al-Baghawi muka surat 203, orang yang menerima zakat ataupun asnaf zakat ini juga dianjurkan untuk mendoakan orang yang memberi zakat. Betapa indahnya Islamnya, kita ni saling mendoakan, si penerima dan si pemberi saling didoakan, saling mendoakan. Doakanlah, apa saja doalah, mudah-mudahan rezekimu berkat, mudah-mudahan luas rezekimu, mudah-mudahan panjang umurmu, sehat walafiat, ditunaikan segala hajatmu. Contoh didoakan orang yang memberi zakat ini ataupun orang yang bersedekah arah kita ni, doakan yang baik-baik. Kenapa kita ni diminta untuk mendoakan orang yang membayar zakat ini? Iaitu saya tadi, untuk menenangkan hati si pemberi zakat. Supaya si pengeluar zakat ini bersemangat, termotivasi untuk mengeluarkan zakat lagi. Contoh. Okay. Pasal apa? Orang yang mengeluarkan zakat ataupun orang yang bersedekah ini, ia berperang dengan dirinya. Keluarkankah indah? Keluarkankah indah? Jadi apabila sudah mengeluarkan, bukannya RM1, RM2, RM1,000,
ratus-ratus ribu, Masya Allah. Sudah itu didoakan, Masya Allah. Alhamdulillah, syukur. Nyaman rasanya. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan berkat hartaku ini. Macam tu. Saudaraku yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, ujung ayat ini, Wallahu sami'un alim. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Pada akhir ayat ini diterangkan bahawa Allah maha mendengar setiap doa, setiap kata-kata, setiap ucapan-ucapan kita ni. Setiap kata-kata hambanya yang bertaubat, Allah maha mendengar. Allah merespon. Okay? Allah maha mengetahui semua yang tersimpan di dalam hati kita ni itu, Allah maha mengetahui. Kita ni kan bertaubat, kita ni kan memohon ampun, Allah maha mengetahui. Ataupun rasa penyesalan kita ni, rasa gelisah kita ni kerana sesuatu perbuatan ataupun kesalahan yang telah kita ni lakukan. Kesimpulan daripada ayat-ayat itu tadi, ayat ini menjelaskan mengenai kewajipan membayar zakat. Kemudian fungsi zakat itu membersihkan hati dan jiwa orang yang memberi zakat itu, membersihkan harta. Dan kemudian ada galakan untuk mendoakan para pemberi zakat, para penerima zakat pun juga dianjurkan untuk mendoakan. Para amil disunatkan untuk mendoakan si pemberi zakat. Kerana doa itu boleh menenangkan hati si penerima zakat. Dan akhir sekali, Allah maha mendengar dan mengetahui orang-orang yang ingin bertaubat kepadanya, dan Allah merespon dan Allah menerima taubat hambanya yang benar-benar bertaubat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.